Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua. Apa khabar anak murid cikgu? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan dapat meneruskan pelajaran yang akan berlangsung. Bersama cikgu kali ini dalam program E-Belajar Matematik tingkatan 4 bab 7 graf gerakan. Bersama anda kali ini, saya, Cikgu Rohaizam bin Husin daripada SMK Hang Kasturi. Pada hari ini, standard pembelajaran yang akan kita bincangkan ialah 7.1.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Pastikan ada bersama anak-anak murid buku teks matematik tingkatan 4 supaya memudahkan untuk anda membuat rujukan berkaitan soalan-soalan yang akan dibincangkan nanti. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut berkaitan standard pembelajaran pada hari ini, suka cita cikgu untuk mengulang semula pengetahuan sedia ada yang murid-murid patut tahu. Pertama, segitiga jarak, laju dan masa. Daripada segitiga ini, rumus untuk mengira jarak ialah laju darab masa. Untuk mengira laju pula, formulanya ialah jarak bahagi masa, dan untuk mengira masa, formulanya ialah jarak bahagi laju. Selain itu, murid-murid juga sepatutnya telah tahu bagaimana untuk mengira kecerunan bagi suatu garis lurus. Sebagai contohnya, garis lurus AB, formula kecerunannya ialah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Seterusnya, mari kita bincangkan contoh 8. Contoh ini juga terdapat dalam buku teks anda, muka surat 191. Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Soalan A. Jika laju purata kereta Encik Tan dari Seremban ke Rawang ialah 66.2/3 km per jam, hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Berdasarkan soalan ini, maklumat laju purata bernilai 66.2/7 km per jam dan soalan menghendaki kita mengira jarak. Jarak dari Seremban ke Rawang digambarkan oleh garisan berwarna merah seperti yang terdapat pada graf jarak masa. Dan menggunakan pengetahuan sedia ada dalam pengiraan jarak, laju dan masa, kita boleh mengira jarak sekiranya laju dan masa telah diperolehi terlebih dahulu. Jadi, berdasarkan graf, kita dapati masa yang diambil untuk sampai ke Rawang ialah selama 1.5 jam. Maka, jarak dari Seremban ke Rawang sama dengan 66.2/3 km per jam didarabkan dengan 1.5 jam, iaitu bersamaan 100 km. Maka nilai R yang terdapat pada graf jarak masa tersebut ialah 100. Soalan B. Diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km dan Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km per jam untuk sampai di Lumut dari Rawang. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Sebagaimana kita sedia maklum, Encik Tan bergerak dari Seremban menuju ke Rawang dan seterusnya ke destinasi terakhir di Lumut. Jarak perjalanan dari Seremban ke Rawang adalah sejauh 100 km dan jarak dari Seremban ke Lumut ialah 300 km. Maka
jarak dari Rawang ke Lumut ialah 200 km. Seterusnya diberi laju purata perjalanan Encik Tan dari Rawang ke Lumut ialah 80 km per jam. Maka kita boleh menggunakan segitiga ini untuk mengira masa perjalanan Encik Tan dari Rawang ke Lumut. Masa perjalanan Encik Tan ialah 200 km dibahagikan dengan 80 km per jam, iaitu bersamaan 2.5 jam. Seterusnya, kita boleh melengkapkan rajah jarak masa bagi perjalanan Encik Tan. Encik Tan berada di Rawang sehingga jam yang ketiga dan perlu ditambah lagi 2.5 jam untuk sampai ke Lumut. Seterusnya, dari segi ukuran jarak, dia perlu menambah lagi 200 km untuk sampai ke Lumut. Maka, kita boleh lengkapkan graf jarak masa ini seperti berikut. Seterusnya, kita akan membincangkan contoh 9. Contoh ini juga terdapat dalam buku teks murid-murid semua dalam muka surat 192. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan dua buah kereta di antara Kuala Lipis dengan Cameron Highland. Graf PBQ mewakili perjalanan Encik Manaf bersama keluarganya dari Cameron Highland ke Kuala Lipis untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya. Manakala graf OABC pula mewakili perjalanan keluarga Encik Ravin dari Kuala Lipis ke Cameron Highland untuk bercuti. Soalan A, diberi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama. Hitung nilai T. Maklumat yang diberi ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Berdasarkan graf jarak masa, ianya diwakili oleh nilai kecerunan. Maka, kecerunan OA adalah bersamaan dengan kecerunan BC. Berdasarkan graf jarak masa, jarak mencancang bagi garis OA ialah 65, perlu dibahagikan dengan jarak mengufuknya 52. Manakala bagi garis BC, jarak mencancangnya ialah 135 tolak 65 dibahagikan dengan jarak mengufuknya T tolak 77. Apabila kita permudahkan lagi persamaan ini, ia akan menjadi 65/52 sama dengan 70 per T tolak 77. Menggunakan konsep darab silang, nilai T tolak 77 sama dengan 70 darab 52 per 65. Maka nilai T yang diperolehi ialah 133. Soalan B. Laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km per jam. Hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai di destinasi masing-masing. Maklumat yang diberi dalam soalan B ini ialah laju purata perjalanan Encik Manaf, iaitu 72 km per jam. Soalan meminta kita untuk mengira beza masa bagi kedua-dua perjalanan, iaitu Encik Manaf dan perjalanan Encik Ravin. Berdasarkan soalan A yang telah kita selesaikan, nilai T yang kita perolehi ialah 133, iaitu ianya mewakili masa perjalanan Encik Ravin. Sekarang kita perlu kira masa perjalanan bagi Encik Manaf. Berdasarkan graf jarak masa, kita telah tahu bahawa jarak perjalanan Encik Manaf adalah sejauh 135 km. Menggunakan segitiga jarak laju dan masa, maka kita boleh mengira nilai
masa perjalanan Encik Manaf. Masa perjalanan Encik Manaf ialah 135 km dibahagikan dengan 72 km per jam, iaitu selama 1.875 jam. Oleh kerana soalan menghendaki kita mengira beza masa dalam unit minit, maka kita perlu darabkan dengan 60 untuk menukarkan kepada minit, iaitu bersamaan 112.5 minit. Maka, beza masa perjalanan kedua-dua keluarga ini ialah 133 tolak 112.5, iaitu bersamaan 20.5 minit. Cikgu harap penerangan kedua-dua contoh sebelum ini dapat membantu murid-murid semua untuk mencuba latihan selanjutnya, iaitu buku teks muka surat 193, praktis Kendiri 7.1C, soalan 1 hingga 4. Selamat menjawab.